Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meneruskan pengajian kita dalam kitab A'malul Qulub. Kita sampai kepada perbincangan tajuk perkara yang berlawanan dengan ikhlas. Perkara yang berlawanan dengan ikhlas. Al-umur allati tunafi al-ikhlas. Perkara-perkara yang menafikan. Menafikan di sini maknanya dia bercanggah sehingga membawa kepada membatalkan ikhlas. Sekejap tak keluar lagi kat depan. Ayuh. Dia kata al-umurul lati tunafi al-ikhlas. Perkara-perkara yang menafikan, yang menidakkan ikhlas. Maksudnya kalau ada benda ni tidak ada ikhlas. Itu kita belajar cara-cara macam mana kita nak jadi ikhlas. Dan di antara cara ikhlas dia beritahu ialah kena berhati-hati menjauhi perkara yang bercanggah dengan ikhlas. Jadi itu sangat penting. Jadi sekarang dia nak ajak kita, nak beritahu kita tentang apa dia perkara-perkara yang bercanggah dengan ikhlas. Yang kalau benda ni ada, maknanya ikhlas tidak ada. Ya, yang membatalkan, yang merosakkan ikhlas. Dan di antara cara kita nak ikhlas, kita kena pastikan benda ni tak ada lah dalam jiwa kita ketika mana kita beribadah. Ya, barulah namanya ikhlas. Kalau ada benda ni, tak ada ikhlas. Okey. Dia kata innal ladzi yunafi al-ikhlasa huwa syirku bi jami'i anwa'ih. Sesungguhnya yang menafikan ikhlas itu, yang menidakkan ikhlas itu apa dia? Ikhlas ni apa lawan dia? Apa versus dia? Apa naqid dia? Tidak lain tidak bukan ikhlas itu lawannya adalah syirik. Ikhlas ialah kata nama lain bagi tauhid. Ikhlas equals to tauhid. Kan? Dan tauhid versus syirik. Kan dia lawan bercanggah dengan syirik. So kalau dah tauhid equals to ikhlas, if tauhid is ikhlas, kan? And syirik. Dan syirik itu against tauhid, menafikan tauhid, maka kesimpulan natijah yang kita dapat adalah kita buang dua-dua tauhid di situ. Kita kata natijahnya adalah syirik menafikan ikhlas. Nampak tak? Dia punya argumentasi dia, deduction dia. Maka dia kata segala jenis syirik itu menafikan ikhlas. Fasyirkul akbar yakunu ma'ahu hubutul a'mal. Fala yuqbalu min sahibi syirkil akbari sarfun wala adl. Qala Allah Ta'ala 'anil kafirin wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala subhanahu a'maluhum karamad. Wa qala 'azza min qail أعمالهم كسراب فليس لهم حظ عند الله عز وجل ولا نصيب. Yang pertama sekali syirik akbar lah, yang paling besar. Syirik akbar menghapuskan semua amalan. Baik amalan itu amalan wajib, fardu maupun sunat. Apa jua amalan kebaikan tidak diambil kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjebaknya seseorang ke dalam syirik akbar, dia bukan Muslim, menjadi kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala dah beritahu
wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan yang mereka buat itu debu yang berterbangan. Dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala kata amaluhum karamat. Amalan-amalan mereka itu seperti abu. Istaddat, yang telah diterbangkan oleh angin pada hari ribut. Terbang, tak ada apa, tak ada tinggal. Dalam surah An-Nur kita dah belajar ayat ni juga. Amaluhum kasarab. Amalan mereka itu umpama fata morgana. Ya, nampak macam ada tapi tidak ada. Maka orang yang buat syirik akbar, yang terjebak dalam amalan-amalan syirik akbar, ini sudah pasti syiriknya tidak, amalan diterima oleh Allah Ta'ala. Amalannya ditolak sama sekali. Bukan sahaja amalan yang dia syirik dalamnya, bahkan amalan yang dia tidak syirik pun sudah tidak diterima kerana dia bukan lagi Muslim. Allah Ta'ala hanya terima amalan daripada orang mukmin. Allah Ta'ala tidak terima amalan daripada orang Yahudi, orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha, orang Shinto, orang Tao, ya, orang Confucius. Allah tidak menerima amal soleh mereka. Ya. Semua amalan mereka itu di akhirat menjadi debu yang berterbangan. Ya. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hanya menerima amalan orang yang menyerah diri kepada Allah. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai jalan agamanya, jalan ibadahnya, cara ibadahnya, maka tidak akan diterima sama sekali daripadanya amalan tersebut, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang sangat rugi, iaitulah kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga orang yang asalnya Islam, tapi jikalau sudah murtad, na'udzubillahi min dzalik, dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka seluruh amalannya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mati dalam keadaan tidak kembali kepada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, orang kafir kemudiannya masuk Islam, maka al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memutuskan segala apa yang sebelumnya daripada amalan yang buruk. Dosa-dosanya diampunkan. Dan amal kebaikannya yang dia buat semasa dia sebelum Islam akan diberi pahala bila dia masuk Islam. Nabi kata kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam, engkau bawa bersama engkau segala kebaikan yang kau dah buat sebelum ini. Jadi orang yang sebelum Islam dia tolong orang, banyak sedekah, banyak derma, baik dengan orang, baik dengan jiran, ya, tidak pernah cakap bohong, tidak menipu, tidak rasuah, ya. Jadi dia masuk Islam, semua amalan itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosanya yang dia buat semasa sebelum Islam, mungkin dia ada minum arak ke, berzina ke, ya, dosa kufurnya sudah tentu sekali. Dosa sembah berhala pun Tuhan hapuskan, apatah lagi dosa yang lain. Tentulah lebih lagi, lebih utama lagi dapat pengampunan. Dalam dunia ni dosa paling besar di sisi Tuhan tak ada lah. Allah Ta'ala beritahu dengan jelas dalam surah Al-Baqarah 2 kali. Allah Ta'ala beritahu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Syirik itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Jadi hak paling besar sekali di sisi Allah Ta'ala
jenayah itu ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar, yang teragung, yang terdahsyat sekali. Jadi sebab itulah syirik akbar menghapuskan amalan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kena hati-hati. Ya. Kena hati-hati. Ya. Jangan kerana satu perkataan, satu kalimah yang kita ucapkan yang menyebabkan kita menyangka tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka perkataan yang kamu sebut itu remeh, hina, tidak ada makna, tetapi di sisi Allah ia sangat dahsyat, sangat besar, sangat dahsyat kesan impaknya. Kan? Nabi dah bagi peringatan, wahal yakubun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyembamkan manusia itu dalam neraka melainkan hasil tuaian lidah mereka. Jangan hanya kerana kepercayaan yang tidak pasti kita pergi i'tiqad, kita pergi percaya benda-benda khurafat tertentu tanpa semak selidik dalilnya. Sebab itu i'tiqad, akidah tidak boleh kita main taklid. Kan? Beli kayu kokar. Pasal apa beli kayu kokar ni? Dengar ada ustaz kata, mufti kata, ulama kata kayu kokar ni sekian-sekian. Alhamdulillah. Tak boleh macam itu. Bab akidah kita tak boleh taklid. Kita mesti semak, mesti selidik, mesti tahu dalilnya betul tak betul. Ya. Ini mentang-mentang ulama kata orang awam tugas mereka adalah taklid, dia pun tak apalah, dengarlah siapa ceramah pun asalkan nampak dia pakai serban. Ya. Tapi ceramah dia dengar tu ceramah tentang i'tiqad, benda-benda yang kita nak kena percaya, bukan kita amal. Kan? Itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya. Wa kadzalika asyirkul asghar. Demikian juga syirik asghar. Syirik asghar juga akan menjadi penyebab amalan tidak diterima. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu, man ata arrafan fasaddaqahu lan tuqbal minhu salatun 40 lailah. Siapa yang datang jumpa tukang nujum, tukang tilik nasib, tidak diterima daripadanya amalan solat 40 malam. Kenapa? Perbuatan tu syirik asghar. Kan? Syirik asghar. Orang yang pakai tangkal dengan i'tiqad bahawa Allah Ta'ala yang memberi dan tangkal itu sebab, juga syirik asghar, menyebabkan amalan-amalan yang dia buat dalam tempoh dia memakai tangkal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara contoh syirik asghar yang paling jelas yang menyebabkan amalan tidak diterima oleh Allah ialah karya, seperti riya. Fa innahu yunafi al-ikhlas, maka sesungguhnya ia menafikan ikhlas. Wa in kana la yuhbitu jami' al-a'mal fa innahu wa innama yuhbitu dhalika al-'amal alladhi iqtarana bih. Walaupun syirik asghar bezanya dia tidak meruntuhkan keseluruhan amalan, tapi amalan yang disertai syirik asghar itu, syirik kecil itu. وهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غيره قد أخلوا بأحد أركان قبول العمل الثلاثة وهي الإخلاص والمتابعة والإيمان
كما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في أولها وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح وذكر أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وصوابا على وفق ما شرع الله عز وجل. والآيات الدالة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله وسعى لها سعيها هو أن يكون خالصا صوابا. قوله وهو مؤمن هو الشرط الثالث من شروط قبول العمل حيث لا يقبل الله من كافر عملا أصلا. Dia kata orang yang tidak ikhlas, yang melakukan syirik ini dia telah melanggar syarat-syarat penerimaan amalan, iaitulah apa? Ikhlas, yang termasuk dalamnya iman, dan juga mutaba'ah, mengikut cara Nabi SAW. Nabi SAW dalam beramal sentiasa ikhlas. Jadi bila orang itu tidak ikhlas, pertama sekali amalannya adalah bid'ah. Walaupun yang zahir nampak sunnah, tapi bid'ah dari segi i'tiqad, kan? Bercanggah dengan tata cara ibadah Nabi SAW. So tidak wujud di sana amalan sunnah tapi tak ikhlas, atau amalan ikhlas tapi tak sunnah. Tidak ada. Tidak ada. Hakikatnya orang bila dia sembahyang, solat, mengikut tata cara yang ditetapkan para fuqaha, dia ikut sungguh. Cara angkat tangannya, cara letak tangannya, cara sujudnya, rukuknya, i'tidalnya, semuanya dia ikut secara zahirnya. Dia baca segala zikir-zikir, tetapi dalam kalbu niatnya tidak ikhlas. Adakah solatnya mengikut tata cara Nabi SAW? Kita kata ya, mungkin kita boleh kata ikut dari segi zahir, tapi dari segi batin tidak. Maka amalannya itu sudah dimasuki oleh bid'ah dari sudut batin, dari sudut niat. Ya. Demikian juga orang yang ikhlas tapi tak ikut tata cara ibadat yang dianjurkan ataupun yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita kata mungkin dia ikhlas, tapi keikhlasannya itu akan menjadi rosak apabila dia melakukan ibadat tidak mengikut cara yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kerana dengan itu dia telah mencabar hak Allah Ta'ala sebagai pembuat syariat yang satu-satunya, kan? Jadi mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembuat syariat yang satu-satunya, kan? Jadi sebab itulah syarat ini mesti ada ikhlas, mutaba'ah dan iman. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahf di ayat terakhir, faman kana yarju liqa' rabbih falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Siapa nak jumpa Allah kena beramal dengan amalan yang salih. Amalan yang salih ni apa? Amalan yang disyariatkan, yang telah ditetapkan oleh Allah menerusi Rasulnya SAW. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensyirikkan dengan peribadatannya kepada Tuhannya itu dengan sesuatu pun. Syirik ini merangkumilah syirik dari segi tawajjuh, dari segi memang benda tu kena tuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan syirik dari segi niat, ya, qasad. Jadi Allah Ta'ala kata faman kana yarju, barang siapa yang mengharap liqa' rabbih, untuk bertemu Tuhannya, falyamal, hendaklah dia beramal amalan salih, amalan yang salih. Amalan salih ni macam mana? Apa maksud amalan salih tadi? Amalan yang salih ni apa makna kalimah salih?
Salih ni amalan yang layak, amalan yang elok, yang sedia, ya, diterima, boleh diterima, ya. Kalau orang Arab, apa nama, benda yang elok, yang baik, yang boleh diterima, itu dipanggil salih, dipanggil salih. Salihun lil amal, boleh buat kerja, kan, orang yang layak, ada kelayakan. Jadi macam mana kita nak pastikan amalan tu salih, boleh tak boleh kita guna untuk buat amal kepada Allah Ta'ala? Ialah dengan memastikan ianya diizinkan oleh Allah Ta'ala, ya? Kerana Allah Ta'ala tidak boleh kita memberikan kepada dia melainkan apa yang dia minta dan izinkan. Kerana dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang memiliki alam ini. Jadi ibadat itu mestilah salih, mesti mengikut acuan, tata cara, kaifiat, kadar, masa, tempat, ya, semuanya lah jenisnya seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang telah, dan kita akan terus bincangkan lagi pada esok hari Rabu tentang masalah bid'ah. Jadi dia mesti mutaba'ah, dia mesti salih, dia boleh tidak ada padanya sebarang bid'ah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia sekutukan. Sekutu di sini adalah sama ada pada niat, pada tujuan, ataupun pada tawajuh, penghadapan. Jadi orang yang menyembah selain Allah Ta'ala terang-terangan, menghadapkan dirinya kepada orang mati, kepada mayat, kepada berhala, kepada tokong, itu jelas-jelas tidak menyembah Allah Ta'ala, tidak ikhlas. Dia telah melakukan syirik. Demikian juga orang yang zahirnya menghadapkan diri kepada Allah, tapi niatnya adalah untuk mendapat habuan makhluk, ganjaran daripada makhluk, bukan ganjaran daripada Allah, maka itu juga adalah syirik. Jadi masuklah ayat ni sama ada syirik akbar maupun syirik asghar, syirik jali maupun syirik khafi. Dan dalam ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi Allah sebut wabashshiril ladzina amanu wa amilus wabashshiril mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, dan beri khabar gembira kepada orang beriman yang beramal salih, anna lahum ajran hasana, bahawa bagi mereka ganjaran yang baik, ganjaran yang elok. Mafhum mukhalafah ayat ini adalah tidak ada bagi orang yang tidak beriman, sebab Tuhan suruh bagi wabashshiril mu'minin, beri khabar gembira bagi orang mukmin yang buat amal salih. Maknanya kalau orang tu bukan mukmin tapi buat amal yang salih, maka tiada bagi mereka khabar gembira ini. Orang kafir, menyembah berhala, ya, tidak akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita tidak boleh mengiktiraf ibadat mereka sebagai ibadat kepada Allah. Sebab itu kata para fuqaha, barang siapa yang beriktikad bahawa ibadat orang kafir dalam rumah ibadat mereka itu adalah ibadat yang sebenar, ibadat yang diterima oleh Allah, maka dia telah melakukan perbuatan riddah. I'tiqad itu adalah i'tiqad yang murtad. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Nabi SAW kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tiru satu golongan, maka dia daripada kalangan mereka. Kita dilarang meniru, ya, dilarang meniru cara ibadat orang kafir. Dilarang kita salat pada waktu yang mereka menyembah kepada berhala mereka, menyembah matahari, ya.
Nabi SAW melarang kita beribadat kepada Allah pada waktu matahari terbit dengan matahari terbenam. Apa ilah Nabi sebut? Apa sebab Nabi bagi tahu? Sebab dia Nabi kata itu adalah waktu penyembah berhala, penyembah matahari, sujud kepada matahari. Subhanallah. Kalau kita nak beribadat kepada Allah, beribadat kepada siapa? Kepada Allah, ikhlas. Tapi disebabkan ibadat kita tu ada sujud, kita sujud, maka perbuatan itu kalau dilihat mungkin akan memberikan seolah-olah anggapan, impression kepada orang yang tidak tahu, sama macam orang musyrikin yang sembah matahari, yang sujud kepada matahari ketika waktu matahari naik dan matahari terbenam. Ya. Maka kita dilarang. Nabi SAW dilarang oleh Allah Ta'ala. La taqum fihi abada. Jangan kamu salat selama-lamanya dalam masjid dirar, masjid yang didirikan oleh orang munafiqin di Quba. Yang mana masjid itu sebenarnya mereka jadikan sebagai disguise, penyamaran untuk rencana jahat mereka untuk merosakkan orang Islam. Menjadi tempat datangnya mata-mata Rom. Ya. Tapi dia nak Nabi SAW solat di situ. Supaya diberi pengiktirafan kata itu adalah masjid. Tempat solat, musalla. Allah larang. Kerana apa? Kerana perbuatan itu mengiktiraf hasil kerja musuh-musuh Islam. Datang satu laki-laki tanya, ya Rasulullah, aku bernazar nak sembelih unta di tempat namanya Buwanah. Nabi tanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Pernah tak ada di tempat nama Buwanah ni berhala daripada berhala jahiliyah? Qalu la. Hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Pernah tak tempat ni menjadi tempat perayaan orang jahiliyah? Qalu la. Nabi kata, aufi binadharik. Kalau macam tu, sempurnakan nazar. Maknanya kalau kata tempat tu dulu pernah ada wathan. Wathan ni bukan tok kong berhala. Lepas tu orang dia tak faham hadis. Dia kata macam mana kalau berhala tu dah dihancurkan, dan ditanya wathan. Wathan ni makna tempat tu sendiri dipuja. Kita ada sanam, kita ada wathan. Sanam, apa yang dipahat, dibuat dalam bentuk makhluk. Orang ke apa ke, tak kira lah makhluk tu, makhluk yang ada wujud kekhayalan dia ke kan. Gigi panjang berjela ke, tangan sampai berapa ke. Ini nama dia sanam. Berhala, tokong. Dan kita ada wathan. Wathan ni apa yang disembah dalam bentuk asal benda itu. Ya. Contoh, kaum Nabi Shu'aib. Mereka menyembah apa? Al-Aikah. Mereka disebut sebagai Ashabul Aikah. Kerana mereka menyembah Aikah. Aikah ni apa? Aikah ni bukan berhala, bukan sanam, tapi wathan. Iaitulah satu bidang tanah yang subur, kebun. Mereka sembah kebun tu. Jadi Nabi nak tahu, adakah Buwanah ini adalah tempat yang mu'azzam, tempat suci, dianggap tapak suci oleh orang musyrikin ataupun tidak. Kan semua orang musyrikin kan, mereka apa ada tempat-tempat yang mereka anggap tempat tu sebagai sacred ataupun holy. Kan? Jadi kalau kata dia nak pergi sembelih di situ, walaupun niat dia adalah kerana Allah Ta'ala, tapi perbuatannya pergi menyembelih haiwan nazar di situ akan sama seperti orang musyrikin yang juga menyembelih haiwan nazar di tempat yang sedemikian rupa. Ataupun tempat itu adalah tempat aid,
tempat perayaan yang dijadikan tempat orang musyrikin datang untuk buat haji pada musim-musim tertentu. Ya. Jadi tempat acara tahunan mereka, mungkin mereka kena kunjung tempat tu. Mungkin mereka tidak pergi setiap hari tempat tersebut untuk menyembahnya. Tetapi mereka akan datang di situ pada hari-hari tertentu sebagai membesarkan tempat tersebut. Kan? Jadi ada tempat yang memang disembah. Ya. Walaupun dia contoh, ya, macam orang Hindu, dalam agama Hindu dia ada sungai-sungai tertentu yang mereka anggap sebagai ini, ataupun binatang-binatang tertentu. Ini dia panggil wathan, istilah dia wathan. Dan ada tempat-tempat tertentu yang mereka bukan pergi setiap hari atau setiap minggu, tapi ada hari dia yang mereka pergi. Ada tarikh tertentu untuk membesarkan Aid, perayaan. Ya. Nabi tanya. Kalau tidak ada, baru Nabi izinkan. Jadi tuan-tuan dan puan, mengambil kesempatan kita nak bincang pasal benda ni, ya. Kita kena tanbih supaya kita ni ada kesedaran tentang isu-isu yang berlaku dalam kalangan umat Islam ini. Ya. Kalau ini adalah ajaran Islam, sampai ke tahap itu Nabi SAW melarang kita. Ya. Jadi, dan baru-baru ni pun bagus dah keluar fatwa melarang umat Islam menyertai perayaan ritual. Ya. So, lebih umumnya perkataan ritual, apa-apa bentuk ibadah agama lain memang tak boleh. Dan benda tu sepatutnya tidak perlu kepada fatwa umum. Kita mungkin perlukan kepada fatwa khusus yang menspesifikkan apakah di Malaysia ini ritual. Ya, setengah orang tak tahu ritual agama lain ni banyak kan orang-orang. Banyak orang Islam ikut kelas meditasi, yoga misalnya. Fatwa sepatutnya dia adalah satu benda yang spesifik. Ada pun benda yang umum garis panduan ni kita tak panggil dia fatwa. Ini mungkin tazkirah, peringatan. Fatwa ni kena spesifik, kena habaq. Benda apa ritual tu? Kan? Contoh yoga, meditation. Ini ritual tuan-tuan dan puan. Dalam agama lain, agama Hindu, agama Buddha. Ini ada orang Islam, katanya di Malaysia pun sudah ada tempat-tempat yang kononnya retreat for healing. Tuan, kita dah bincang dah masalah ni. Alhamdulillah. Yayasan Ta'lim ni kita selalu buat tajuk awal daripada isu tadi. Ya. Satu orang tak perasan. Kita dah bincang dah isu ni tahun lepas ataupun sebelum tahun lepas lagi. Kita dah bincang pasal agama New Age, pasal gerakan New Atheism, spiritual atheism. Ya. Sebelum tu pun ada pembentangan tentang New Age oleh Ustaz Razif. Pernah dibuat sebelum PKP lagi. Kan? Masa tu kecoh isu apa? Masa tu ada isu. Tapi kemudiannya kita sambung lagi, kita buat ya ceramah khas tentang spiritual atheism. Kita jelaskan. Dalam kelas-kelas kita pun kita dah tanbih lebih lama, lebih awal tentang masalah ini. Ya. Kita dah cerita dah apa dia, Iselin Institute. Iselin Institute tu itulah tempat retreat healing. Ya, cara etis, cara orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan etis tak percaya Tuhan maksudnya dia kata tak ada Tuhan macam orang etis, materialist etis. Ini spiritual etis. Yang secara bahasa mudah kita faham ialah wahdatul wujud. Tapi kalau nak faham lagi, kena tengok balik rakaman kelas kuliah khas yang kita dah buat tu. Kan?
kita dah bawakan video-video ucapan Eckhart Tolle apa semua, Deepak Chopra, itu semua kita dah bahaskan. Tapi kena tolong peringat, tolong sebarkan, ya. Dan dalam siri-siri podcast pun saya sendiri dah bahaskan. Ini benda yang sangat kita risau sebenarnya daripada dia berkembang. Itu berlaku. Dan sekarang ini juga telah dirasmikan pada beberapa minggu lepas di United Arab Emirates, UAE, apa yang mereka namakan sebagai Baitul A'ilah Al-Ibrahimiyah, rumah keluarga Ibrahim. Dan ini adalah satu kesesatan yang nyata, satu keseruan, satu dakwah baharu yang sudah lama tapi diperbaharui lagi, yang dipanggil sebagai Ad-Dinul Ibrahimi, Abrahamic Faith atau Abrahamic Religions. Seruan untuk menyatu padukan Islam, Yahudi dan Nasrani di bawah satu lembayung, iaitulah kononnya kesemua ni adalah agama Ibrahim, sedangkan Al-Quranul Karim jelas menyatakan maka kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana Hanifa walam yakun minal musyrikin. Hanifah Muslimah walam yakun minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi maupun Nasrani, tapi dia Hanif Muslim dan tidak juga dia daripada orang musyrikin. Kerana ini adalah da'iyah daripada zaman dulu kala. Orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrikin Mekah mendakwa kata mereka pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hari ini nak hidupkan balik. Mungkin kita boleh tunjukkan sedikit apa dia yang kata Al-Baitul Ibrahimi ni. Ni, nampak tak? UAE Abrahamic Family House, names of mosque, church, synagogue announced. Ini dia pun nak buat ni. Di sini dah buat dah, bukan nak buat, dah buat dah. Tengok, dia ada masjid, ada gereja, ni gereja. Tapi kalau tak ada salib atas ni kikik ni, kita pun tak tahu mana satu masjid, mana satu gereja, mana satu sinagog. Sinagog ni adalah rumah ibadat Yahudi. Ya. Cuba tengok kedudukan dia. Sama, sebiji, tak ada beza ni. Hak ni saja, sikit contek atas ni, yang bagi tahu kepada kita mana satu masjid, mana satu gereja, mana satu sinagog. Dia letakkan sekali satu tempat. Ya. Orang ni datang berita 20% complete. Ya. Ini hak yang update berita 2021. Kan? Tapi baru ni telah diumumkan diumumkan nama dia tu, masjid tu buah nama Masjid Maktaib Syekhul Azhar, gereja tu buah nama Francis, gereja Pope Vatican. Lepas tu sinagog tu pasal dah Yahudi, tak ada tokoh zaman lah ni. Kalau buah nama Yahudi yang moden pun, siapa orang Islam yang nak terpedaya kan, orang semua benci Yahudi. Jadi diperbuah nama Musa bin Maimun. Musa bin Maimun ni ahli falsafah zaman Islam, tapi dia orang Yahudi, tapi dia ahli falsafah dalam kerajaan Islam. Dia ubah nama Musa bin Maimun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ni sekat bila ni? 15 Jun duduk buat ni.
Ini semua adalah subhanallah, satu, ya, kita boleh kata satu penghinaan kepada agama Islam, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, menghina kepada tauhid. Dan ini bukan caranya untuk kita mempromosi perdamaian, mempromosi toleransi. Itu bukan cara. Nak damai, nak toleransi, sudah ada kaedahnya. Kita bukan anti toleransi, ya, kerana toleransi itu satu juzuk daripada agama. Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang kafir, ahli kitab, hak untuk mereka kekal beragama dengan agama mereka dalam keadaan mereka tunduk kepada kerajaan Islam. Kita protect mereka, ya, itu kita akui dalam rangka mereka tidak menentang dakwah, ya. Dengan syarat-syarat itu, kita memberi hak, mengiktiraf hak mereka sebagai manusia. Dalam Islam tidak ada hukum yang dibezakan, ya. Masalahnya riba haram diambil daripada orang Islam, haram diambil daripada orang kafir. Mencuri haram dicuri harta orang Islam pun sama, harta orang kafir pun sama. Kalau hang curi harta orang kafir robok dinar, hukum dia sama, potong tangan. Hang mencuri harta orang Islam robok dinar, potong tangan, ya. Merompak pun sama, berzina pun sama. Engkau berzina dengan orang Islam, kalau engkau ghairu muhsan, sebab, kalau muhsan rejam. Kalau engkau berzina dengan orang bukan Islam pun sama. Tidak ada di sana, oh, kalau orang bukan Islam kita boleh buat jenayah pada. Tidak. Tuhan dah sebut dengan jelas dalam Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tuhan suruh berlaku adil. Sebut la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tidak melarang kamu untuk kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak menghalau kamu daripada kamu. Ya, masa perjanjian Hudaibiyah berlaku, mak kepada Asma binti Abi Bakar datang. Ya, Abu Bakar ada beberapa orang isteri, antaranya isteri dia yang zaman musyrikin telah ditinggalkan, tidak masuk Islam. Mak kepada Asma, mak Aisyah masuk Islam, mak Asma tidak masuk Islam. Ya, datang menziarahi, ya, Asma. Jadi Asma ni jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, mak aku main nak melawat, nak berziarah, bolehkah aku nak layan dia, nak buat baik dekat dia, nak jamu dia makan, nak apa semua? Maka turunlah ayat ini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh kita buat baik jiran kita, kita bagi dia makan, bagi dia hadiah, tolong dia. Bahkan hak jiran sama, tidak ada beza jiran Islam, jiran kafir, sama saja hak-hak kejiranan dijaga, ya. Jadi ini sudah ada kaedahnya, tetapi di sana ada batas. Batas itu ialah apa dia? Akidah, ya. Macam fatwa yang tadi keluarkan itu, ritual tak boleh kita join, ya. Tak boleh kita pakai baju Santa Claus, kita pun pasang pokok Christmas, lampu Christmas, pokok Christmas, menyambut perayaan mereka. Tidak boleh. Macam kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kan, tamayyuz
perbezaan orang Islam dan orang kafir ni satu tuntutan daruri. Itu Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi kata ana bari'un min kulli muslimin ya'ishu baina dhahranayil musyrikin. Aku bebas diri daripada orang Islam yang hidup sama dengan orang musyrikin. Man bana bi biladil a'ajim wa sana'a nairuzahum husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Siapa yang tinggal di negeri orang kafir dan menyambut perayaan mereka, hidup macam cara hidup mereka, maka mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang kafir itu pada hari akhirat. Na'udzubillah. Itu jangan sampai kita dikategorikan dalam golongan musyrikin di padang mahsyar nanti. Sebab pada mahsyar nanti setiap orang akan duduk mengikut kelompok agama dia. Kan? Allah musta'an. Jadi ini kita kena hati-hati benda yang kita sebut sebagai syirik. Dan syirik ni banyak wajahnya yang kita dah bahaskan secara agak mendalam dalam siri-siri pengajian kita bertauhid kita dan juga siri-siri yang lain lah. Kita mengaji kita dah belajar kitab Thalathatul Usul, Syarah Ibn Uthaymin, kita dah belajar Tathhirul I'tiqad, kita dah belajar kitab bertauhid, ya. Jadi kita dah macam-macam lah tentang syirik ni kita sudah perincikan pendetilannya, ya. Cuma di sini dia nak jelaskan kepada kita bahawa perkara yang menafikan tauhid itu ialah syirik. Dan syarat penerimaan amalan ialah iman, ikhlas dan juga mutaba'ah, mengikut cara yang telah ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia kata anwa'ul amal al-maqbul. قد تقدم أن العمل المقبول في جانب الإخلاص على مرتبتين. المرتبة الأولى وهي أعلاهما أن يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يلتفت إلى شيء آخر. المرتبة الثانية أن يلتفت إلى أمر آخر يجوز أن يلتفت إليه كالذي يجاهد يريد وجه الله عز وجل ويريد الغنيمة، وكالذي يحج ويريد وجه الله عز وجل ويريد أيضا يتاجر في الحج، فهذا المقبول من العمل. وأما ما سواه فهو العمل المردود وهو أنواع كما سيأتي. Dia kata telah terdahulu kita dah bahaskan amalan yang diterima yang ikhlas ini ada dua martabat sahaja. Iaitulah sama ada satu orang buat amalan kerana Allah semata-mata mengharapkan ganjaran Allah, ganjaran ukhrawi. Ya, ganjaran Allah yang ukhrawi. Maka tidak mudarat bagi dia untuk mendapat juga ganjaran duniawi. Seperti orang yang menjadi imam masjid atau siap masjid atau muazzin atau guru yang mengajar agama yang memang dalam niat hatinya ikhlas lillahi ta'ala dan dia memang tidak ada mengharap langsung bayaran atau sebagainya, tapi orang bagi, orang suar api kat dia. Maka dia gunakan duit yang dia dapat itu untuk perbelanjaan nafkah dirinya, keluarganya dan cara halal. Maka kita kata orang yang macam ni tidak turun darjatnya dari sama saja dia dengan orang yang tak dapat duit, yang ikhlas. Ada juga orang tak dapat duit tapi tak ikhlas. Kan? Jadi yang ni adalah martabat tertinggi. Yang kedua ialah orang yang beramal ibadat itu dia nak ganjaran Allah yang duniawi, ini yang utama, dan di samping itu dia nak juga ganjaran ukhrawi. Kan orang yang dan dia memang mengaji bidang agama, dia nak kerja apa lagi dia boleh buat. Zaman sekarang ni memang dah macam itu. Pengajian itu menentukan corak pekerjaan. Maka dia menjadi guru agama ke, imam ke, siyak ke, bilal ke,
apa-apa jawatan, pegawai jabatan agama ke, pengarah jabatan agama Islam ke, mufti ke, ya, ahli majlis fatwa ke, ya, dalam masa yang sama dia mengharap ganjaran Allah Ta'ala juga, bukan daripada makhluk, ganjaran Allah yang merupakan hak dia, upah, kan, yang dia nak dapat berhasil daripada usaha dia. Seperti orang yang pergi berjihad, selain pada dia mengharapkan dapat pahala ataupun mati syahid, dia juga nak ghanimah, kata rampasan perang, yang mana dengan itu juga dia boleh membantu sara hidup keluarganya. Orang yang pergi haji juga dalam masa yang sama dia ada urusan bisnes. Orang yang pergi umrah, syarikat-syarikat travel yang bawa orang pergi umrah, kan, token-token travel ni pergi umrah dia ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala saja ke akhirat saja ganjaran dia nak, ataupun dia pun nak untung travel dia juga. Itu adalah saraan hidup dia. Jadi adakah itu salah? Tidak salah. Ini juga termasuk dalam kategori ikhlas. Kan? Yang tidak ikhlas apa dia? Ialah kalau dia mengharap ganjaran duniawi sahaja, atau ganjaran duniawi itu lebih daripada pahala. Masalahnya, ataupun riak apa dia? Nak menunjuk kepada makhluk dengan harapan mendapat ganjaran daripada makhluk, bukan daripada Allah. Kan? Dan dia akan terangkan ni jenis-jenis amalan yang ditolak. So amalan diterima tadi ada dua martabat. So kita kena pastikan bila kita nak beramal, amalan kita tak lari daripada dua martabat itu dari sudut niat. Yang pertama, kita mengharap ganjaran Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ganjaran ukhrawi. Yang kedua, kalau kita mengharapkan ganjaran ukhrawi plus duniawi sekalipun, pastikan ukhrawi itulah yang utama, duniawi itulah yang secondary. Dan mestilah kita kata yang duniawi itu pun yang harus yang untuk mendapatkan rezeki untuk sekian, ya. Ini adalah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Jadi dia tidak menjejaskan ikhlas. Dua martabat yang tadi tu. Ada pun martabat-martabat yang menjejaskan ikhlas. Okey. Kita baca yang ni dulu. Nanti baru kita ambil perincian riya, sum'ah, ujub. Anwa'ul amalil mardud. An-naw'ul awal man tamahhadat iradatuhum li ghairi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ditolak, yang pertama ialah mereka yang memang niat amal ibadah itu kerana selain Allah Ta'ala semata-mata. Kerana selain Allah semata-mata, selain Allah. Memang tidak ada langsung niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada dua jenis, dua kategori, dua pembahagian. Dia kata awwaluhuma man tamahhada qasduhu lirriya'i was-sum'ah fahum la yuriduna ma 'inda Allah azza wa jalla. Yang pertama, orang yang buat amalan semata-mata kerana riak dan sum'ah, semata-mata nak mengharap ganjaran makhluk. Dan ini bahaya. Kita dah sebut riak ada nau'ain, dua jenis riak. Riak yang merupakan syirkun asghar dan riak yang merupakan syirkun akbar. Riak yang merupakan syirkun asghar ialah riak pada amalan tertentu, pada bukan asal amalan. Seperti orang yang salat yang memang kerana Allah, tapi kerana ada orang seling dia, maka dia menyedapkan bacaan. Tidak seperti kalau dia solat seorang-seorang, atau dia memperpanjangkan solat itu kerana ada orang yang ikut jadi makmum, sedangkan dia tadi dah asal niat nak solat ringkas. Jadi dia panjangkan solat itu kerana nak menunjuk kepada orang, nak kata dia solat lama, dia orang yang ahli ibadat, kan?
Yang ini, yang riak yang jenis itu syirik asghar. Adapun yang dia bincang di sini, yang tamahhadha qasduhu lirriya' was-sum'ah, yang memang tujuannya memang riak, semata-mata riak dan sum'ah. Memang salat daripada tujuan asal dia salat itu adalah untuk menunjuk-nunjuk atau untuk sum'ah, untuk orang dengar. Dan semua amalan dia macam itu. Orang yang sentiasa beramal kerana riak dan dia tidak beramal kalau tidak ada orang tahu atau orang tidak tengok atau tidak ada benefit daripada makhluk, yang ini adalah na'udzubillahi min dzalik, ini adalah syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Ya, syirik besar. Atau ulama Cik Ibn Qayyim dalam Madarij dia sebut contoh syirik asghar, dia kata kayasir riya', seperti riya' yang sedikit. Riya' yang sedikit itu adalah syirik asghar, riya' yang banyak itu adalah syirik akbar. Ya. Banyak riya'. Sehingga kan riya' itu sudah menjadi rutinnya dalam beribadat. Yang ini sudah tidak ada beza lagi antara dia dengan orang munafiqin. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan bila mereka berdiri bangkit untuk salat, mereka bangkit salat dalam keadaan sebenarnya mereka malas. Maknanya kalau tidak kerana nak tunjuk dekat orang, mereka takkan salat. Mereka semata-mata nak menunjuk kepada manusia, kata mereka salat. Dan mereka tidak ada langsung mengingati Allah kecuali sedikit. Ini adalah bahaya riya' orang munafiqin. القسم الثاني وهم أولئك الذين تمحضت إرادتهم للدنيا لكن لا للرياء والسمعة كما يصوم ليصح ويصرح لينسأ له في أثره وكالذي يغزو ولا يريد وجه الله ولا يريد الغنيمة فقال فأولئك نصيب لهم في الآخرة على هذه الأعمال. Demikian juga yang kedua yang kita sebut, ini adalah termasuk dalam syirik asghar. Orang yang beribadat kerana Allah tapi nak mengharap ganjaran duniawi. Puasa sebab nak sihat semata-mata. Pergi haji sebab nak bisnes semata-mata. Pergi umrah sebab niat nak dapat duit nak bawa orang, bisnes, travel. Ya. Semata-mata, tidak ada langsung niat nak dapat pahala akhirat. Mengajak ilmu agama semata-mata niat nak dapat gaji, nak jadi kaya, nak hidup senang. Ya. Jadi mufti semata-mata niat supaya dapat kedudukan dalam masyarakat. Ya. Mendapat kedudukan dalam masyarakat itu memang sudah dijanjikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan memang mufti itu Allah Ta'ala sudah letak jawatan itu. Ulil amri minkum ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi memang di antara habuan yang Tuhan bagi kepada mufti ialah dia akan dipandang tinggi oleh masyarakat dan wajib orang untuk taat kepada fatwa dia. Ya. Sebab dia waliul amri. Ya. Tapi adakah dia jadi mufti itu semata-mata nak dapat kedudukan itu? Ya. Itulah yang mendatangkan fatwa-fatwa yang tidak ada ketakwaan. Dan biasanya pemimpin yang macam ini, tak kiralah pemimpin politik atau pemimpin agama, jikalau dia nak jadi pemimpin hanya niat dia nak dapat kedudukan di dunia, kebiasaannya kepimpinannya tidak akan menjadi kepimpinan yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk kita taat. Kerana dia akan buat tindakan-tindakan yang bercanggah dengan syarak yang menyebabkan perintahnya tidak lagi menjadi ma'ruf. Perintahnya sudah tidak lagi ma'ruf, maka tidak perlulah kita taat kepada perintah tersebut. Jadi apa yang dia nak, sebaliknya yang berlaku. Sama juga pemimpin dalam urusan duniawi pun, itu juga adalah ibadah.
Jangan kata jadi mufti, jadi wakil rakyat, jadi menteri, jadi senator, jadi raja. Ini semua ibadah. Ini semua adalah manasib diniyah. Ini semua adalah jawatan-jawatan keagamaan. Jangan silap faham. Jangan jadi sekular. Jadi alamaniyah. Jadi orang yang hanya melihat alam dunia sahaja. Duniawiyah. Konsep Islam, engkau jadi pegawai custom, engkau jadi immigration, kau jadi polis, askar, ini semua manasib diniyah. Jawatan agama, bukan ustaz saja. Bukan tok guru pondok saja. Bukan cikgu sekolah agama sahaja. Ya? Bukan ustaz yang mengajar pendidikan Islam. Cikgu hak mengajar pendidikan jasmani tu pun. Ingat, awak pun, jawatan awak adalah mansibun dini. Jawatan agama. Intabihu. Jangan lupa. Dia tu ingat. Ustaz tak boleh lah bonus ni, kami tak apalah, kami cikgu pendidikan jasmani je, kami cikgu matematik. Cik. Kan? Pendidikan jasmani itu pun suruhan agama. As long as dia suruhan agama, maka jawatan kau sebagai cikgu pendidikan jasmani adalah jawatan agama. Maka engkau ada responsibility, tanggungjawab, tugas untuk memastikan pendidikan jasmani yang kau buat itu mengikut landasan agama. Tidak ada pencampuran bebas laki perempuan, tidak ada pendedahan aurat. Ya. Itu. Awak yang mengajar matematik pun, matematik ni ilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dalam agama. Tidak. Untuk kira faraid, untuk kira harta wasiat, untuk kira tanah, macam-macam benda dalam agama diperlukan. Ilmu matematik ni banyak hukum agama yang bergantung kepada riyadiyat, kira-kira. Falak, ilmu falak, nak tengok anak bulan, nak tentu waktu solat. Ya. Jangan buat main. Jadi as long as ilmu yang awak ajak ni ilmu yang akan diguna untuk manfaat agama, dia jawatan agama. Kan? Agama suruh. Sebab tu kena faham classification of knowledge tu. Mungkin setengah orang dia keliru bila Abu Hamid Ghazali sebut ilmu terbahagi kepada syar'iyah dengan ghair syar'iyah. Penamaan syar'iyah dengan ghair syar'iyah di sisi Abu Hamid Ghazali dari sudut masdar, bukan dari segi hukum. Tapi dari segi hukum, Abu Hamid Ghazali kata yang ghair syar'iyah itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang dilarang. Jadi maknanya ada ilmu yang ghair syar'iyah tapi syar'i. Yang bukan diambil daripada sumber langsung wahyu, tapi diambil daripada penelitian akal manusia, tetapi ianya hukumnya adalah wajib. Ada. Kan? Jadi kena ingat. Ya. Ini benda yang kita kena tanbih. Selalu bila orang sebut ikhlas, dia pandang ikhlas itu ialah, tapi kita tak menafikan tadi bahawa yang urusan-urusan keduniaan ini memang untuk mengatur keduniaan, maka mengharapkan habuan duniawi adalah tidak salah, tetapi mesti meraihkan hukum syarak. Tak bermakna bila awak guru pendidikan jasmani, saya punya ilmu ni bukan ilmu agama, jadi awak bebas bagi murid-murid awak pakai pakaian yang mencolok mata, mendedahkan aurat, bercampur laki perempuan, pegang peluk-peluk. Bukan macam itu konsepnya dalam Islam.
Still agama itu ada dalam semua bidang. Inilah masalah kita bila pendidikan, kita kata pendidikan Islam. Tapi realitinya ialah pemberitahuan tentang agama Islam. Kalau kita kata subjek kita pendidikan Islam, pendidikan ni dia bersifat praktikal, bagus dah. Orang yang buat subjek tu, mereka dah ada matlamat, mereka clear. Mereka nak supaya subjek ini bukan sekadar menjadi satu benda yang dipelajari secara teori, tapi dia dididik. Maka pendidikan itu melibatkan suasana, the whole situation. Janganlah pendidikan Islam itu bila waktu kelas pengajian pendidikan Islam, dia ajak tentang hukum aurat, dia ajak tentang hukum apa semua, kemudian murid-muridnya telanjang, ya, tidak menutup aurat. Itu tidak betul. Itu tidak ada pendidikan. Pendidikan bersifat praktikal. Macam pendidikan jasmani. Betul tak? Bila you letak nama subjek itu pendidikan jasmani, murid-murid automatically membayangkan bila masuk waktu pendidikan jasmani, kita pergi ke padang main bola. Bukan duduk tercongok dalam kelas. Sebab namanya pendidikan. Praktikal. So pendidikan Islam sepatutnya begitu. Kan? Sepatutnya dia adalah bersifat praktikal. Sebab nama pun pendidikan. Tapi Allahu'alam apa yang berlaku tak mana silap. Adalah tempat yang silap itu. Perlu diperhati dan diselidik. Ya. Jadi poin yang kita ringkaskan yang jenis kedua ini, yang beramal untuk mendapat habuan duniawi, amal akhirat, puasa, solat, zakat, haji, tapi dia buat tu kerana nak mendapat habuan duniawi sahaja atau duniawi itu lebih daripada ukhrawi, maka ini juga tidak mendapat habuan di akhirat. Ini kita sebut dah termasuk dalam bentuk syirkun asghar ataupun nau'u tasyrik, benda yang dilarang, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dia adalah benda yang haram, yang membatalkan pahala, ya, tapi dan berdosa. Walaupun dia tidak, yang sahihnya dia tidak syirik, ya, tapi dia nau'u tasyrik, satu bentuk penyekutuan, tapi dia bukan syirik. Tapi dia juga membatalkan ikhlas. Tawajuh yang nak maksudkan tadi ialah menghadapkan diri, wajah tu wajah dari fataras samawati wal ardh. Maksudnya ketika dia beribadat tu dia menghadap diri kepada Allah. Macam orang yang sembah berhala, dia menghadap kepada berhala. Kita bila sembah Allah Ta'ala, kita menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu dah riak ni namanya syirik khafi. Sebab orang yang salat, zahirnya dia menghadap diri dia kepada Allah. Orang yang puasa, zahirnya dia berpuasa itu ialah suruhan Allah. Jadi sudah tentu dia menghadap dirinya kepada Allah. Pasal puasa tu suruhan Allah Ta'ala. Tapi syirik itu berlaku pada mana? Pada niat dalam hati dia. Siapa pun tak tahu. Melainkan Allah Ta'ala. Kan? Dan malaikat yang mencatat amalan yang Tuhan bagi kepada mereka ilmu tersebut. Yang asalnya daripada Allah lah. Jadi itu nama riak, itu namanya syirik khafi. Berbeza dengan orang yang memang menyembah selain Allah Ta'ala. Yang jelas dia buat amal ibadat itu bukan untuk Allah. Dan yang pergi kepada kubur, yang pergi kepada berhala, pergi kepada tokong, kita tahu dah dia memang tidak menyembah Allah. Itu namanya syirik jali, terang kepada semua orang apa yang dia buat itu adalah syirik. Naam. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Kita berhenti sekadar itu dulu untuk pagi ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.